Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita hari ini dengan tajuk telinga dan deria pendengaran. Okey, bab 1, rangsangan dan gerak balas. 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia, khususnya spesifik pada telinga dan deria pendengaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mata, betul tak? Mata dan deria penglihatan. Jadi hari ini kita masuk ke telinga. Okay, kita akan go through ke semua deria yang kita ada. Okay, ini ialah struktur telinga manusia. Okay, basically telinga manusia terbahagi kepada 3 bahagian. Okay, yang paling luar adalah telinga luar. Okay, telinga luar ialah bahagian telinga yang boleh dilihat dan juga boleh dirasa dengan menggunakan tangan. Bahagian yang pertama ialah bahagian paling luar, iaitu cuping telinga. Cuping telinga ya paling luar. Kemudian kita ada bahagian salur telinga. Kita tak nampak salur telinga, tapi kita boleh masukkan jari ataupun masukkan cotton bud ke dalam salur telinga. Jadi telinga luar ni ialah bahagian telinga yang boleh kita capai, sama ada melalui penglihatan kita, mata, ataupun melalui deria sentuh. Bahagian yang kedua ialah telinga tengah. Telinga tengah terdiri daripada kegendang telinga yang berwarna biru ni dan juga ossicle, kemudian ialah jendela bujur. 3 bahagian pada telinga tengah. Telinga tengah boleh dilihat apabila terutamanya bahagian kegendang telinga ni, sekiranya kita masukkan kamera ke dalam salur telinga, so kita akan nampak bahagian telinga tengah. Ya, bahagian yang ketiga ialah telinga dalam. Bahagian dalam lah yang tak boleh dilihat secara fizikal, iaitu terdiri daripada salur separuh bulat. Kemudian yang macam siput ni ialah koklea dan saraf yang membawa rangsangan pendengaran tu pergi ke otak, iaitu saraf auditori. Kalau di mata kita ada saraf optik, di telinga kita ada saraf auditori. Okay. Satu bahagian lagi ialah tiub eustachio. Bahagian tiub eustachio, tiub eustachio dan juga salur separuh bulat tidak terlibat dalam deria pendengaran, tetapi dia mempunyai fungsi yang lain. Di bahagian telinga, telinga luar terdiri daripada cuping telinga, salur telinga. Telinga tengah pula terdiri daripada kegendang telinga, ossicle, jendela bujur dan tiub eustachio. Manakala telinga dalam terdiri daripada koklea, salur separuh bulat dan saraf auditori. Kita pergi ke setiap bahagian. Ini bahagian paling luar lah. Yang ni bahagian yang awak boleh nampak dan boleh dipegang. Namanya cuping telinga. Cuping telinga. Fungsi dia untuk mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Bentuk kita punya cuping telinga sama seperti macam piring astro kan, satellite. Kenapa bentuk dia macam tu? Supaya dia boleh collect bunyi, kumpulkan bunyi. Dia boleh tangkap bunyi dan kemudian dia akan hantar gelombang bunyi tu ke dalam bahagian yang kedua, iaitu salur telinga. Kan kat dalam ni ada salur telinga. Kemudian bunyi akan dibawa ke dalam salur telinga. So salur telinga fungsi dia ialah untuk menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Cuping telinga dia tangkap bunyi, dia kumpul bunyi. Salur telinga pula akan menghantar gelombang bunyi yang ditangkap tadi pergi ke eardrum, ke gegendang telinga.
Gegendang telinga terdiri daripada membran yang nipis, akan bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke osikel. Gegendang bunyi tu, fungsi dia akan bergetar dengan frekuensi yang sama dengan bunyi yang diterima dan hantar gelombang bunyi tu, dia memindahkan getaran tu kepada osikel. Osikel dah masuk ke bahagian telinga tengah. Osikel yang ni ya, nampak bahagian yang ada warna hijau, warna kelabu. Ini ialah terdiri daripada 3 tulang kecil. Fungsi dia menguatkan getaran bunyi lalu memindahkannya ke jendela wujud. Dia kuatkan bunyi. Kalau tadi gegendang telinga, dia terima bunyi dan dia bergetar pada frekuensi yang sama, tapi osikel ni dia kuatkan bunyi. Lalu memindahkannya ke jendela wujud. Ini ialah jendela wujud. Bahasa Inggerisnya oval window. Mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikel ke koklea. Mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikel ke koklea. Koklea ialah bahagian telinga dalam. Koklea mengandungi bendalit. Bentuk dia yang cikgu cakap macam siput tadi. Mengesan dan menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Dia menerima bunyi daripada jendela wujud, kemudian dia tukarkan getaran yang diterima tu kepada bentuk impuls saraf. Impuls saraf ni ialah maklumat lah. Otak kita dia tak boleh terima rangsangan secara terus. Dia boleh terima maklumat dalam bentuk impuls saraf. Jadi koklea tukarkan bunyi kepada bentuk impuls saraf dan dihantar ke otak melalui saraf auditori. Kita tengok dulu saraf auditori. Yang ni ya, saraf auditori. So, koklea hantar impuls saraf tu melalui saraf auditori pergi ke otak. Kemudian, 2 bahagian yang cikgu bagi tahu tadi, bahagian yang tidak terlibat dalam pendengaran tetapi ada fungsi lain. Ini ialah bahagian telinga tengah kita, selalu yang berwarna hijau ni. Nama dia tiub eustachio. Fungsinya mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Satu lagi ialah salur separuh bulat. Yang ini yang mengandungi bendalir. Tadi tiub eustachio tidak mengandungi bendalir kan? Tapi telinga kita ada bendalir. Dekat mana mengandungi bendalir tu? Dekat dalam salur separuh bulat. Fungsi dia ialah untuk mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Boleh ingat tak? So, salur separuh bulat yang mengawal kita punya keseimbangan badan. Walaupun awak dalam keadaan membongkok atau dalam keadaan baring atau dalam keadaan berdiri, salur separuh bulat tu dia mengesan kedudukan kepala supaya awak seimbang. Awak tahu kepala awak berada di mana. Manakala tiub eustachio pula mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Untuk apa? Kalau awak naik ke tempat tinggi kan, awak pergi ke tempat yang tinggi, contohnya awak naik flight atau awak daki bukit atau daki gunung yang tinggi, telinga awak akan rasa berdesing. Rasa berdesing. Yang tu disebabkan oleh tekanan udara lah yang berubah di dalam tiub eustachio. Itu salah satu cara telinga menyeimbangkan tekanan udara. Ini pula adalah mekanisme pendengaran. Bermula daripada sebelah paling kiri ini ialah bunyi, rangsangan bunyi yang keluar daripada alat ataupun daripada objek-objek lain akan diterima, dikesan oleh cuping telinga. Cuping telinga akan tangkap bunyi tersebut, kemudian
bunyi dihantar melalui salur telinga dan diterima oleh gegendang telinga. Gegendang telinga akan bergetar pada frekuensi yang sama dengan bunyi didengar. Maksudnya apa? Kalau bunyi yang didengar adalah 100 Hz, jadi gegendang telinga juga akan bergetar pada frekuensi yang sama. Dan bunyi dihantar ke osikel akan kuatkan bunyi tadi. Dia akan kuatkan bunyi dan dia hantar bunyi pergi ke jendela bujur. Okey, jendela bujur. Jendela bujur menghantar bunyi pergi ke koklea. Apa yang koklea buat? Koklea terima bunyi dan dia tukar bunyi ke dalam bentuk impuls saraf. Impuls saraf dihantar melalui saraf auditori, saraf auditori pergi ke bahagian otak untuk ditafsirkan, dan otak akan tafsirkan bunyi yang diterima tu bunyi apa. Jadi kita ikut je anak panah warna biru ni. Itu mekanisme dia. Daripada cuping telinga pergi ke salur telinga, pergi ke gegendang telinga, kemudian osikel dan dihantar ke jendela bujur, pergi ke koklea. Koklea hantar impuls saraf melalui saraf auditori pergi ke otak. Benda yang sama. Okey, beserta dengan fungsilah. Cikgu boleh ulang lagi sekali supaya awak lebih ingat. Sumber bunyi diterima oleh cuping telinga. Cuping telinga menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi untuk dihantar melalui salur telinga. Salur telinga menyalurkan gelombang bunyi ke gegendang telinga. Okey, jadi gegendang telinga akan terima bunyi dan dia akan bergetar dengan frekuensi yang sama. Getaran tu dihantar ke tulang osikel, yang mana tulang osikel akan menguatkan bunyi. Kemudian dihantar ke jendela bujur. Jendela bujur akan hantar bunyi ke koklea. Koklea akan menukarkan getaran bunyi kepada bentuk impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke saraf auditori ataupun saraf pendengaran, pergi ke otak untuk ditafsirkan, dan bunyi akan ditafsirkan berdasarkan apa yang otak tafsirkan. Otak kata itu bunyi anjing, jadi itulah tafsiran bunyi. Sekiranya mata ada had penglihatan, telinga juga ada had deria pendengaran. Had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Kita hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Telinga kita tidak dapat mengesan bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julat ini. Maksudnya, kalau bunyi itu lebih perlahan daripada 20 Hz, kita tak boleh dengar. Dan sekiranya bunyi itu lebih kuat daripada 20,000 Hz pun kita tak boleh dengar. Julat frekuensi pendengaran seseorang individu adalah berbeza. Ada orang yang boleh dengar benda yang perlahan. Ada juga yang tak dapat dengar benda yang terlalu perlahan. Apabila usia seseorang semakin meningkat, julat frekuensi pendengaran menjadi semakin kecil kerana gegendang telinganya menjadi semakin kurang kenal. Dan ini faktor penuaan lah. Okay, untuk mengatasi deria pendengaran, ada tak cara nak atasi deria pendengaran? Okay, ini ialah stetoskop. Stetoskop yang pertama dibuat daripada kayu, telah dicipta oleh René Laennec di Hospital Necker and Prince Maladès, Paris pada tahun 1816. Tahu tak stetoskop tu bentuk dia macam mana? Tengok gambar ni. Doktor tu letak stetoskop dekat telinga dia dan direct ke bahagian belakang ataupun ni peparu kanak-kanak. Boleh bayangkan tak stetoskop moden? Okay, ini ialah stetoskop moden. Awak pun biasa kan?
biasa kena sesama ataupun batuk, jadi doktor akan guna stetoskop. Stetoskop diletakkan di telinga dan bahagian hujung satu lagi diletak ke paru. Stetoskop membantu kita mendengar denitan jantung, sama ada nak dengar bunyi dalam paru ataupun nak mendengar degupan jantung dengan lebih jelas. Pembesar suara juga salah satu lagi alat untuk membantu untuk mengatasi had barrier pendengaran kita. Pembesar suara ataupun speaker menguatkan bunyi supaya dapat didengar daripada jauh. Speaker ataupun amplifier. Jadi awak boleh dengar bunyi yang jauh. Dalam radio pun ada speaker kan? Orang tu bercakap daripada jauh dan kita dapat terima signal tu dan bunyi tu boleh kita kuatkan atau kita perlahankan. Kecacatan pendengaran. Kecacatan pendengaran berlaku apabila deria pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan sempurna. Kecacatan pendengaran lazimnya disebabkan oleh kerosakan telinga akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan, proses penuaan atau bunyi kuat yang berlarian. Kerosakan pada telinga luar dan telinga tengah lazimnya mudah dibetulkan. Tapi sekiranya rosak bahagian telinga dalam, lebih sukarlah mungkin memerlukan implan atau pembedahan. Faktor kecacatan pendengaran di dalam gambar ni, seorang pekerja, dua orang pekerja yang selalu sangat terdedah kepada bunyi-bunyi yang kuat. Ya, orang yang bekerja di kilang dan mengendalikan mesin yang bunyi dia kuat dan mesin tu pula tak berhenti beroperasi dalam satu masa yang lama. Jadi itu mungkin akan menyebabkan masalah pendengaran dalam jangka masa panjang. Yang kedua ialah luka ataupun kecederaan. Yang ketiga, jangkitan mikroorganisma. Dan yang keempat ialah masalah penuaan. Cara untuk membetulkan kecacatan pendengaran. Gergendang telinga yang pecah dan kerosakan pada osikel boleh diperbetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Cara untuk betulkan sama ada boleh kita guna ubat makan atau ubat tipis dan juga melalui pembedahan. Kerosakan pada telinga dalam pula lebih sukar untuk dibetulkan. Koklea bahagian yang macam siput tu, kalau dia rosak dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklea. Implan ni melibatkan pembedahan lah. Kena cari koklea yang lain dan menggantikan koklea kita yang sudah rosak. Saraf auditori yang rosak masih tidak dapat dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan sebelum ada lagi teknologi untuk menggantikan saraf auditori yang rosak. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga anda dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Jadi, apa yang kita dah belajar hari ini, awak boleh buat latihan yang cikgu akan berikan di Google Classroom dan di WhatsApp nanti. Assalamualaikum dan semoga jumpa lagi.